Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Kapten Rais daripada program Kurus Viral Lemak Tulen. Kononnya hari tu nak kurus masa bulan puasa, tapi tak kurus pun. Ditambah pula dengan makanan-makanan masa hari raya. Maka bertambah boroi lah korang, bertambah gemuk. Dan kita pun dah menghampiri pertengahan tahun 2022. Jadi untuk selesaikan masalah gemuk boroi korang tu, korang bolehlah join program Lemak Tulen. Yang bestnya program Lemak Tulen ni, kita tak pakai sebarang ubat, sebarang produk kurus dan juga sebarang alat. Masa program ni juga sangat fleksibel dan korang boleh buat dekat mana-mana sahaja walaupun dekat rumah. Dan tak kira apa pekerjaan korang, dengan RM89 sahaja korang akan diajar A to Z, bukan setakat senaman, pemakanan dan macam-macam lagi tips dan rahsia yang boleh membuatkan korang kurus, inch loss, turunkan berat badan dalam masa yang singkat dan sihat. Korang sendiri pun dah tengok, dah ramai, hampir 10,000 orang dah join program Lemak Tulen dan 100% peserta berjaya, tak ada lagi yang gagal. Baik lelaki, baik perempuan, tak kira umur. Sekiranya tak ada kesan lepas habis program, kita bagi money back guarantee. Atas permintaan ramai untuk bulan Jun, kita ada 2 batch sahaja. Slot sangat-sangat terhad, masa yang terhad, jadi tunggu apa lagi? Klik link dekat bawah untuk join program Lemak Tulen. Jangan menyesal. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat datang, selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Rais TV. Masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu, let's go. Come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Baru-baru ni kita telah sama-sama bercuti bersempena dengan Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Tahniah tuanku. Pada hari itu jugalah sebenarnya ada sedikit kontroversi di mana telah diadakan reunion. Sebelum tu diorang bagi nama benda tu perhimpunan lah, benda lah, demonstrasi. Tapi untuk tidak mencemar hari yang kita menyambut Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong telah ditukarkan kepada reunion untuk berjumpa balik kawan-kawan lah. Reunion apa? Reunion sebahagian bekas tentera. To be specific lagi, ada sebahagian besar daripadanya adalah veteran ATM yang tidak berpencen. Perhimpunan ni ataupun reunion ni, reunion ni sebenarnya ada tujuan lah, iaitu ada beberapa perkara, 4 perkara lah yang dituntut oleh geng-geng bekas tentera ni kepada kerajaan untuk diselidik balik ataupun mungkin untuk diperhalusi balik, sebab bagi mereka ini adalah hak mereka, hak yang tidak diperakui, hak yang dinafikan. Sebab dorang-dorang ni, termasuk aku sekali lah, kita orang ni adalah bekas tentera, bekas tentera yang dah berkorban banyak. Aku tak payah nak bagi tahu satu-satulah, korang pun tahu, masa, tenaga, bla bla. Itu baru yang aku, yang latest ni. Kita tak fikir pula yang zaman-zaman Jepun, zaman-zaman komunis turut, yang aku rasa haknya dinafikan. Ada yang sampai tahap tinggal dekat bawah jambatan, tinggal berempat, duduk dalam pondok yang buruk dan sebagainya. Apa benda 4 yang dituntut ni? Sebelum kita teruskan, korang kena tekan butang subscribe. InsyaAllah, dengan sokongan korang, aku akan terus buat video-video yang insyaAllah boleh memberi manfaat, ilmu, macam-macam lagi. Dan insyaAllah, moga-moga video-video pada channel YouTube Rais Hamid ni dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua. Jangan lupa tekan butang subscribe now. Untuk nak bagi korang tak salah faham, kelompok yang mengadakan reunion ni bukanlah daripada Persatuan Veteran ataupun Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM yang rasmi lah. Ini adalah inisiatif daripada sebahagian daripada bekas tentera yang mungkin rasa terabai, yang rasa haknya dinafikan. Kita terus pergi kepada 4 perkara yang dituntut ni. Aku akan bagi tahu secara ringkas dan korang boleh baca dia punya description ni dekat bawah ni aku bubuh. Mula-mula mereka tuntut kepada pesara tentera yang layak menerima pencen, yang telah pun menerima pencen tapi dorang ni tamat perkhidmatan pada zaman-zaman dulu. Dorang minta supaya nilai pencen yang diterima tu diselaraskan ataupun distandardizekan dengan orang-orang yang berhenti pada waktu sekarang yang menerima pencen dengan nilai yang sekarang lah. Kalau nak tahu, orang yang berhenti korporal
dulu yang layak terima pencen beza dengan orang yang berhenti sekarang dengan pangkat yang sama dan mungkin tempoh perkhidmatan yang sama, orang yang terima yang sekarang ni lagi besar nilai dia. Aku ulas sikit lah untuk tuntutan yang pertama ni. Aku tak terima pencen, jadi aku pun tak tahu, tapi yang aku tahulah nilai pencen yang diterima ni sebenarnya dia ada pengiraan dia, okey? Bergantung kepada tempoh perkhidmatan dan juga gaji terakhir. Pada akulah memang logik kalau yang berhenti pada zaman 1970-an, 60-an tu dapat sikit dan sekarang ni banyak, sebab gaji korporal yang sekarang ni tinggi daripada gaji pada zaman dulu. Jadi ikut pengiraan lah. So sebab itulah yang dulu dapat sikit, yang sekarang ni dapat banyak. Tapi sebenarnya bagus juga kalau benda ni diselaraskan, sebab pencen yang diterima dengan nilai sebanyak tu pada tahun yang lama tu, 1960-an, 70-an tu, sesuai pada waktu itu saja. Okey, kita tengok sekarang ni dengan kos sara hidup dah naik apa semua, jadi tak mustahil lah. Kalau yang zaman dulu tu terima pencen 500 sebulan, sekarang ni kau nak hidup dengan 500 sebulan, macam mana? Tambah pula itu pada waktu itu umur dia berapa? Ni sekarang ni umur dia dah berapa pula? Kan? So boleh macam fikir logik sikit kan? Jadi sebab itulah mereka-mereka ini minta untuk tuntutan yang pertama ni, minta diselaraskan nilai amount pencen tu yang dulu dengan yang sekarang. Diorang kata tak dapat sama pun tak apa, tapi mungkin ada kenaikan lah, okey? Dan boleh consider juga jasa-jasa diorang. Yang kedua, memohon MAT memberi pertimbangan supaya anggota tentera diberi hak yang sama seperti penjawat awam lain, iaitu diberi pencen setelah berkhidmat sekurang-kurangnya 10 tahun. Yang ini disebabkan mungkin aku kurang ambil tahu dan aku baru saja tahu yang penjawat awam yang kerja bawah kerajaan, dorang kerja 10 tahun je, lepas tu dorang berhenti atas pilihan dorang, iaitu persaraan pilihan. Ada syarat-syarat dia lah. Dorang layak dapat pencen, babe. Ui, aku 14 tahun. Aku sebagai pegawai, dan kalau aku tengok dekat website apa benda ni, bahagian pencen, portal rasmi bahagian pencen Jabatan Perkhidmatan Awam, mengikut syarat-syarat yang ditunjuk dekat sini, aku layak, babe, sebenarnya dapat pencen. So itu yang orang question. Askar ni turut sebenarnya digelar sebagai penjawat awam juga, sebab kita memang bawah kerajaan lah, gaji ke bonus ke apa semua memang kita sebagai penjawat awam juga. Cuma bezanya kita menyarung uniform tentera. Yes, memang kita pun tergolong sebahagian daripada penjawat awam. Tapi kenapa ada beza-beza pula? Yang penjawat awam yang civilian 10 tahun dapat pencen, kita orang yang bekerja bagai nak erak siang malam, okey, berpanas berpeluh, banyak lah kalau nak claim, tapi tak dapat pencen. So kenapa? Itulah hak yang dituntut, faham tak? Yang keempat, nombor 3 aku skip dulu, sebab nombor 3 ni ada benda yang macam aku tak setuju sangat. Memohon MAT mengkaji semula veteran yang cedera ketika perang, semasa bertugas atau cedera disebabkan tugas berat semasa perkhidmatan diberi layanan pusat hospitality tentera udara PHU dan layanan sentiasa seperti yang diberikan oleh Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan insurans selain insurans kelompok yang dibayar sendiri oleh anggota tentera, katanya. Ini aku tak berapa jelas sangat, mungkin ada isu lah, macam anggota-anggota tentera yang berkhidmat masa zaman komunis, zaman perang dengan Jepun apa semua dulu, mungkin ada yang sekarang ni dorang kehilangan anggota badan disebabkan perang apa semula, dan mungkin dorang tak dapat layanan ataupun servis daripada pusat hospitality tentera udara ni. Yang mungkin itulah isu dia dekat situ. Jadi kalau nak diikutkan daripada pandangan pertama aku baca benda ni, memang patut habis dorang dah korbankan anggota badan untuk nak memperjuangkan tanah air kita. Takkanlah benda-benda macam ni pun tak boleh bagi kot. So benda ni memang patutlah. Dan yang ketiga, yang ni aku macam ada perbezaan pendapat sikit lah, so jangan marah-marah. Nombor 3 adalah memohon MAT menubuhkan satu lembaga pengampunan dengan meringankan hukuman segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan pegawai atasan bagi mereka yang layak. Ini minta maaf, aku berbeza pendapat sikit lah. Yang 3 tadi tu aku rasa memang patut kalau nak difikirkan keadaan sekarang ni. Itu sebenarnya adalah hak, sebab macam ada double standard pula kan, untuk golongan ni. Tapi yang nombor 3 ni, kalau nak diberi pengampunan kepada mereka yang diberhentikan
daripada perkhidmatan ATM disebabkan kesalahan-kesalahan yang termaktub di dalam Undang-Undang Angkatan Tentera. Sebagai contoh, THTC, tidak hadir tanpa cuti, lari daripada tugas, dahagi, isap dadah, macam-macam lagi lah. Termasuk juga ada yang kes-kes dekat luar yang dibicarakan di mahkamah luar, tapi sebenarnya indirectly dia dah bagi persepsi yang buruk ataupun image yang buruk kepada ATM. Contohnya macam ada kes pecah rumah ke, kes mencuri ke, kes ada simpan pistol ke, yang ditangkap oleh PDRM. Benda tu pun sebenarnya anggota tentera boleh diberhentikan juga, walaupun tidak dibicarakan di bawah mahkamah tentera, masih boleh diberhentikan. Dan orang-orang ini yang katanya dituntut untuk diberi pengampunan. Pada aku secara peribadi kita bebas untuk memberikan pendapat. Yang ni macam pelik pula. Dah kau buat salah tu pilihan kau tau. Kau pun sendiri dah tahu betapa ketatnya undang-undang di bawah tentera ni, dan kau sendiri tahu kesalahan-kesalahan yang kau buat tu boleh memberi impak kepada nasib ataupun kau punya periuk nasi dekat dalam tentera ni, tapi kau masih lagi fikir nak buat. Bagi aku macam tak logik pula kau nak diberikan pengampunan. Lepas tu tak mustahil pula jika diberikan pengampunan diiktiraf pula sebagai veteran berpencen ke tak berpencen ke. Lepas tu demand pula hak sama rata dengan orang-orang yang berhenti proper, yang tamatkan perkhidmatan dengan tanpa apa-apa rekod tata tertib. Tak fair lah macam tu. Sebab nanti kalau benda ni diimplement, tak mustahil orang-orang yang sekarang ni tengah kerja dekat dalam tentera kan, dia buat hal, dia edar dadah ke, dia bunuh orang ke, dia jual maklumat ke benda, dibuang daripada perkhidmatan, tiba-tiba minta hak yang sama rata pula dengan veteran-veteran yang berhenti proper. Tak boleh lah macam tu. Kesalahan tu atas diri sendiri, dan aku rasa masa kita cop 10 jari pun kita semua dah aware dah tahu dah ini consequences dia sekiranya kita buat kesalahan-kesalahan yang langgar peraturan angkatan tentera dan sebagainya. Tapi masa buat tu korang semua tak fikir, lepas tu tiba-tiba bila dah diberhentikan barulah korang tahu korang ni tak layak diiktiraf sebagai veteran, tiba-tiba nak pengampunan pula. Tak best lah macam tu, sebab nanti orang-orang yang lepas ni bila kena buang juga pasal tata tertib, demand pula benda yang sama. Lalas dalam askar ni bebas nak buat salah ke benda ke, jangan risau, kau masih boleh diiktiraf sebagai veteran. Kau dapat hak sama rata dengan orang yang berusaha keras nak jaga diri dia dalam servis ni supaya dapat berhenti proper, dapat pencen, dapat gratuity dan semuanya. Benda tu aku rasa memang boleh dipertikaikan lah tuntutan tu. Macam aku cakap tadi lah, yang tiga yang mula-mula tu aku rasa logik, memikirkan hak, nasib dan sebagainya. Tapi yang pengampunan tu bagi aku tak fair lah. Sebab aku rasa ramai juga yang kita dah servis, tak kisahlah ada pencen ke tak ada pencen ke, kita bekerja keras jugalah. Kita nak jaga diri kita, tak buat apa-apa kesalahan tata tertib, tak buat apa-apa jenayah masa dalam tentera, sebab kita nak jaga image angkatan tentera dan sebagainya. So kita boleh berhenti proper dan kita dapatlah keistimewaan ataupun hak-hak sebagai veteran tentera. Alih-alih orang yang berhenti, dia buat hal apa semua, dardah apa semua, dia dah memalukan ATM, tiba-tiba dia nak hak sama rata, dia nak diiktiraf sebagai veteran. Regardless lah, walaupun dia pernah servis 5 tahun ke 10 tahun ke, dah servis sampai 20 tahun, tiba-tiba kau buat hal, kau dibuang, still kau kena terima. Itu kesalahan yang kau sendiri buat atas pilihan kau, dan kau dah tahu dah kalau kau buat salah tu kau boleh dibuang, tapi kau masih lagi nak buat. Itu benda yang kau patut tanggung bagi aku. Ini secara peribadi. Jadi aku ada berharap sikit lah kepada kerajaan yang memerintah sekarang ni, regardless lah parti manakah aku tak nak tahu. Kepada kerajaan yang memerintah sekarang ni, please consider tuntutan ini. Orang-orang yang tuntut ni, diorang bukan tuntut saja tau, diorang dah berjasa masa nak memperjuangkan ataupun nak mempertahankan tanah air kita. Kita bukan nak question kalau orang lain dapat hak yang lagi banyak. Contohnya macam pejabat awam servis 10 tahun dapat pencen, itu rezeki dia lah. Tapi kita cuma nak question juga, kita nak tuntut hak kita. Cukup-cukup lah dorang-dorang ni yang tua-tua apa semua nak berhimpun tengah-tengah panas, tapi korang macam tak dengar suara-suara mereka ni. Jadi kita profesional lah. Inilah benda-benda yang dituntut,
consider lah, okey. Diorang pun bukannya hidup lama dah pun. Yang tuntut-tuntut ni semua yang dah tua-tua, yang dah mungkin dah terbaring, tapi itu hak dorang lah. Bagi aku, ini hak dorang lah. Jadi mungkin boleh dipertimbangkan dan aku rasa tak payah tunggu lama lah. Tak payah fikir pun sebenarnya. Dorang ni hero-hero tanah air kita. Okey? Kalau korang rasa benda ni bermanfaat, korang boleh share video ni. Sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah. Ini pandangan peribadi aku. Yang berhimpun tu aku tak join pun, okey? Tapi macam aku cakap, ada benda-benda yang aku setuju, ada benda-benda yang aku tak setuju juga. Tapi aku ada channel ni, aku ada platform ni, insya-Allah mungkin suara aku didengari. Okey, mungkin aku tak tahu, aku tak nak janji apa-apa. Ini adalah effort aku menggunakan platform yang Allah bagi dekat aku ni, insya-Allah. Okey, jangan lupa tekan butang like, subscribe, butang loceng untuk notification video-video pada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. Insya-Allah perbaiki amalan kita, dekatkan diri kita dengan Allah, insya-Allah hidup kita nanti lancar, bahagia dunia akhirat. Okey, itu je sebenarnya. Kita jaga je hubungan kita dengan Allah dan kita selalu kena mensyukuri apa yang Allah bagi dekat kita. Kadang-kadang kita tak nampak pun. Okey, tapi sebenarnya dah banyak dah Allah bagi dekat kita. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Asal aku buat bentuk pistol ni. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita jumpa lagi. Bye bye. See ya.